kebaikan. Tetapi kalaulah kita bersahabat dengan dia, menyebabkan dia menarik kita lalai kepada Allah, ataupun dia ini mengatakan sesuatu menyakiti hati kita, yang menyebabkan kita ini sibuk dengan benda dia, dengan dia saja, kita terpaksa tinggal ibadat, maka jangan berkawan dia, tinggalkan dia, tumpukan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketahui olehmu wahai saudaraku, bahawasanya Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mensifatkan zaman uzlah dan nyatakan sifatnya, naatnya sifat. Naat ni bahasa Arab, sifatnya. Sifat dia dan juga sifat ahlinya, ahli uzlah tadi. Dan menyuruh padanya dengan apa ni? Menukilkan diri, dan adalah Nabi SAW tiada mustahil ia terlebih mengetahui dengan masalah yakni yang terlebih patut, yang terlebih memberi nasihat daripada kami bagi diri kami. Maka jika engkau dapat pada masa kamu atas barang yang disifatkan akan dia dan yang dinyatakan, maka junjung akan suruhnya dan tegahnya, dan berhadap bagi nasihatnya, dan jangan kamu syak pada bahawasanya Nabi SAW adalah ia terlebih mengetahui dengan barang yang terkatup pada masamu. Maka jangan kamu keranakan dengan sesuatu kerana yang dusta, dan jangan kamu kena tipu daya oleh dirimu, dan jika tiada, maka engkau itu orang yang halik, yakni orang yang binasa. Jadi nak beritahu, katanya Nabi SAW telah mensifatkan zaman uzlah, masa yang kita perlu mengasingkan diri, dan disifatkan uzlah tadi, dan ahli-ahli uzlah, cara kita nak buat uzlah, cara macam mana uzlah, dan Nabi ni dia beritahu, walaupun berlaku pada zaman Nabi tahu apa yang akan berlaku di akhir zaman. Keadaan-keadaan yang perlu, macam hari ini dunia penuh fitnah. Hari ini orang zaman dulu duduk di rumah memang selamat, hari ini duduk kat rumah pun tak selamat. Dalam rumah pun tidak selamat. Orang zaman dulu duduk satu kampung ni tak selamat, banyak maksiat, lari pergi cari kampung yang selamat. Kita tak boleh nak cari, kita dalam kampung kita rasa tak selamat, pergi kampung lain pun tak selamat juga. Tidak selamat, zaman yang penuh dengan fitnah hari ini. Jadi ada masa kita perlu buat uzlah. Maka Nabi SAW dia adalah orang yang sangat alim. Allah Ta'ala beri kecerdikan pada Nabi, walaupun Nabi tidak pandai membaca dan menulis. Nabi tidak pandai membaca dan menulis. Membaca dan menulis ini bukan bermakna orang tu tidak pandai. Dari segi agama, orang yang bijak adalah orang yang melihat Allah. Dari segi agama, orang yang bijak adalah orang yang menumpukan akhirat. Ini agama melihat kecerdikan adalah orang yang utamakan akhirat. Jadi kalau orang yang menumpukan kepada dunia tidak cerdik. Orang jahiliyah, masa zaman Nabi jahiliyah, dikenali dengan jahiliyah. Walaupun dia kata jahiliyah, tetapi di Mekah satu ketika dahulu merupakan pusat dagangan dunia. Perniagaan semua ada di Mekah, macam-macam ada. Mereka hebat dengan perniagangannya, dengan ekonomi dia, dan mereka hebat dengan ilmu sastra. Mereka bersyair. Kalau ilmu tak ingatlah, saya dulu ada ngapal kau syair. Syair ada macam-macam syair yang hebat-hebat. Jadi nak beritahu, mereka tu ahli sastra pun ada, ahli ekonomi pun ada. Binaan mereka, bangunan mereka hebat. Seni bina Kaabah sampai sekarang orang tak boleh nak tanding lagi seni bina Kaabah. Hebat dia punya seni bina dia. Jadi nak beritahu, tetapi masih lagi dipanggil jahiliyah. Kenapa jahiliyah? Kerana menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi orang yang bijaksana, orang yang cerdik, dan Nabi tahu benda yang baik bagi dia, bagi zaman dia dan juga zaman kita. Maka dia kata, apabila saja kamu dapat tahu apa yang dia nasihat, apa yang diberi nasihat, maka hendaklah kamu ambil daripada nasihat Nabi. Dan jangan kamu berdolak dalih, ataupun kamu dia kata jangan kamu keranakan dengan satu kerana dan dusta. Tak boleh macam ni gini kita dolak dalih. Apa yang ditunjukkan oleh Nabi itu baik, dan apa yang Nabi bawa tu kita kena ambil. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangkan oleh Nabi ambil, apa-apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Dan Nabi sendiri pun mengasingkan diri. Masa bila Nabi mengasingkan diri?
Ketika Nabi sebelum dapat wahyu, Nabi pergi kat Gua Hira. Pergi kat Gua Hira. Naik bukit tinggi. Kalau kita nak naik tu makan 2 jam, 10 jam, belas jam saya ingat. Allah Allah, saya tengok bukit daripada jauh tu, Allah. Dekat bukit yang besar itu ada Gua Hira. Macam mana Nabi naik panjat, wallahu alam. Allah Taala Maha mengetahui. Nabi asingkan diri dia setelah melihat masyarakat. Setelah melihat masyarakat yang begitu rosak. Minum arak, berjudi, berzina, berbunuh-bunuhan. Jadi perkara biasa. Masyarakat duduk dalam ketakutan. Orang yang hati baik tak boleh terima keadaan macam. Maka Nabi pun pergi beruzlah. Mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena cari Allah. Kena cari jalan supaya kita jumpa dengan Allah. Bukan maksud jumpa macam jumpa makhluk, tidak. Sehingga kita sampai mengenal Allah Ta'ala. Sampai tauhid duduk dalam hati. Buat ibadat betul-betul kerana Allah Ta'ala. Maka dalam keadaan macam tu dia kata, Nabi bila kamu dapat tahu saja, Nabi beri nasihat, Nabi beri pengajaran, maka ambil. Jangan kamu tertipu daya dengan nafsu kamu, tertipu daya oleh dirimu. Dan jika tiada, kalau kamu tak ikut juga nasihat Nabi, maka engkau adalah orang yang halik, iaitu orang yang binasa kalau tak ikut nasihat Nabi. Tidak kena ikut nasihat Nabi. Dan tiada uzur bagimu. Tak ada uzur dah. Tiada dimaafkan. Kita nak kata hamba ni jahil, tak ada benda, tak boleh. Hidayat telah dihantar. Maka Nabi telah beritahu melalui lidah Nabi, risalah Nabi, dan melalui orang-orang yang mengikut perjalanan Nabi yang terdiri daripada sahabat tabi'in dan ulama-ulama yang salihin. Dan sifat yang aku sebut akan dia. Nanti aku akan sebut sifat dia. Dia kata bagimu, untuk kamu, barang yang iaitu khabar yang masyhur, iaitu yang datangkan daripada hadis Nabi SAW, yang masyhur daripada Abdullah ibnu Amru ibnu Al-As radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata, antara kami dikeliling Rasulullah SAW apabila disebutkan fitnah. Lalu Nabi pun ada menceritakan tentang fitnah, dan Nabi tahu benda fitnah berlaku di akhir zaman. Nabi kata di akhir zaman wanita-wanita berpakaian tetapi seperti telanjang, seperti tidak berpakaian. Berlaku zaman kita. Nabi kata minum arak ini berleluasa. Orang minum arak macam minum air biasa. Hari ni orang minum arak. Nabi mengatakan bahawa akhir zaman anak-anak derhaka kepada kedua ibu bapa. Berlaku anak-anak derhaka kepada kedua ibu bapa. Nabi sebut di akhir zaman orang-orang mengagung-agung memuja-mujakan artis. Berlaku orang puja-pujakan artis. Akhir zaman Nabi sebut orang memperlekehkan, menghinakan ulama-ulama. Berlaku ulama-ulama disisihkan, diperhinakan, diperlekehkan. Nabi sebut benda-benda yang akhir zaman tu. Nabi sebut di akhir zaman bangunan pencakar langit naik. Macam cendawan yang tumbuh selepas daripada hujan, naik bangunan pencakar langit. Maka naik bangunan pencakar langit. Jadi akhir sekali apa yang Nabi sebut berlaku di hadapan mata kita. Lalu Nabi menceritakan tentang fitnah. Walaupun zaman sahabat Nabi itu tak ada fitnah macam zaman kita. Tapi Nabi cerita kerana untuk umat dia. Maka sabdanya, idza ra'aitumun nas apa ni? Mazijat uhuduhum wa khanat amanatuhum wa kanu hakaza wa syabaka baina asabihi. Qultu ma asna'u ya Rasulullah inda zalika ja'alani Allahu fida'aka. Qala ilzim baitaka wa amlik anka lisanaka wa khuz ma ta'rifu wa da'anka ma tankiru wa alayka bi amril khasi wa da'anka amra amati. Apabila lihat kamu akan manusia, kata Nabi ni, apabila kamu melihat manusia tiada menyempurnakan akan janji mereka itu. Mereka tidak menyempurnakan janji dengan Allah. Apabila manusia sudah tidak buat amal ibadat, apabila manusia sudah tinggalkan amal ibadat, apabila manusia sudah melakukan kejahatan, maka dan khianat amanah khianat. Dan apabila manusia sudah tidak tunaikan janji,
Janji dengan Allah tak tunai, janji dengan makhluk pun tidak tunai, sudah tidak tunaikan janji. Kemudian khianat amanah mereka itu, dan mereka sudah mengkhianati amanah. Hari ini kita nak cari orang yang betul-betul amanah payah. Habis tidak amanah belaka. Hari nak cari yang betul-betul amanah payah. Satu hari dalam majlis ilmu, Nabi menyampaikan ilmu. Tengah-tengah mengajar orang bangun. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Seorang tengah-tengah mengajar bangun. Ya Rasulullah, bila berlaku kiamat? Nabi tak layan. Dia pun duduk balik. Jadi orang dengar ni, orang kata, apa orang ni? Dia kata, satu kumpulan kata Nabi tak berahi tu, Nabi tak suka tu. Tengah-tengah mengajar dia bangun tanya. Satu, sebab Nabi tak layan. Kumpulan yang kedua pula kata, bukan Nabi tak suka, Nabi tak dengar, tak perasan. Mangak sangat sampai tak perasan. Kumpulan yang kedua. Kumpulan yang ketiga mengatakan Nabi tambah jawab lagi, sebab Nabi tambah putuskan dia punya kuliah dia, Nabi nak sampaikan dia, nanti Nabi jawab lah. Tu. Jadi sebab seorang tu tengah-tengah mengajar bangun. Tengah-tengah mengajar bangun. Saya ada juga satu kuliah tu. Tapi tak apalah dia tu. Tengah-tengah mengajar dia mari kat dekat, nak buat benda salam itu. Tak apalah. Dia tu orang yang tu. Jadi tak kisahlah. Jadi dalam keadaan macam tu, dia bangun. Nabi terus sampaikan kuliah. Bila sampai kuliah, habis kuliah Nabi tanya, siapa yang bertanya tadi? Dia kata, saya ya Rasulullah. Mu tanya apa tadi? Saya tanya bilakah berlaku kiamat? Nabi pun jawab, mengatakan berlaku kiamat ni tidak akan berlaku kiamat kecuali berlakunya apabila manusia sudah tidak lagi amanah. Manusia sudah tidak lagi amanah. Sekarang ni orang tak nak cari betul-betul amanah dah. Dia tengok barang orang tuang radok di bahan tangan bagus. Tu pasti ada tahu je. Tuang dia tengok, nak ambil mula dah kok. Ke hak kita kok dia. Tanya pondok, minta pondok ambil. Ini tidak amanah. Barang orang tu suruh pegang, kita ambil tak. Jadi banyak perkara yang tidak amanah hari ini. Tidak amanah. Maka dia kata apabila khianat amanah. Apa maknanya? Amanah itu dikhianati. Dan adalah mereka itu baginya. Dan mereka itu bagian dan dimasukkan antara segala anak jarinya. Yakni dimasukkan setengah daripada setengah. Anak jari masuk setengah daripada setengah. Maka sembahku, apa aku perbuat ya Rasulullah? Dia kata apabila manusia itu sudah tidak tunaikan janji amanah dia tu, lepas tu wakanu hakaza, maka demikian Nabi cerita, maka Nabi pun masuk jari dia tu, tangan dan jari dia di atas satu sama lain ni. Maka sahabat Nabi pun tanya. Sahabat Nabi tanya kepada Rasulullah. Dia kata, apa aku perbuat ya Rasulullah? Apa yang perlu saya lakukan? Apa yang saya perlu lakukan ya Rasulullah? Dia pun tanya, tak kala yang demikian itu telah menjadikan daku itu. Dan yang demikian itu telah menjadikan daku itu penembus engkau. Dia kata ya Rasulullah, saya tebus ibu bapa saya. Biasanya penebus ni, saya ni tebus ibu bapa saya ya Rasulullah. Apanya saya lebih sayang Rasulullah daripada ibu bapa saya. Maknanya apa yang perlu saya buat kalau berlaku macam tu? Berlaku macam mana? Kalau manusia itu sudah tidak amanah dan manusia telah mungkir janji. Banyakkan mereka mungkir janji. Apa yang perlu lakukan? Maka Nabi bersabda, lazimkan olehmu akan rumahmu, yakni kamu banyak duduk di rumah. Banyak duduk di rumah, dia kata lazimkan kamu duduk di rumah. Allah Taala berfirman, wa qawna fi buyutikunna wala tabarruj katabarrujil jahiliyah. Wa aqimnas solah. Maka dia kata, hendaklah kamu duduk di dalam rumah-rumah kamu. Duduk dalam rumah kamu dan jangan kamu bersolat sebagaimana solatnya jahiliyah. Wa aqimnas solah. Maka hendaklah kamu dirikan sembahyang. Jangan duduk di rumah saja, dirikan sembahyang, buat ibadat di rumah. Kalau di luarnya memungkinkan kita ni banyak maksiat, maka jangan banyak duduk di luar, duduk di rumah. Kalau nak keluar ke rumah, atas darurat saja, atas penting-penting saja. Tak ada arah lah, pergi sekali meeting. Saya nak pergi meeting lah. Pergi sekali beli barang-barang banyak-banyak, balik duduk kurung dalam rumah. Tamu dah keluar.
Jadi lazimkan di rumah. Apabila dia kata banyak sangat manusia sudah kata tidak amanah, kemudian selain daripada tidak amanah, mungkir janji, lain daripada mungkir janji, maksiat dah terlampau banyak, fitnah keliling kita, maka tidak dapat tidak banyakkan duduk di rumah. Kalau kita keluar rumah banyak maksiat. Jadi keluar rumah tu untuk penting-penting sangat. Penting sangat baru keluar. Pergi belajar keluar, lepas tu balik selalu. Lapar perut tak apa, pergi makan, lepas tu balik selalu. Balik selalu. Jangan duk jalan-jalan tak lain banyak-banyak kaedah, banyak fitnah yang berlaku. Maka Nabi sebut dah, ini kita perlu uzlah. Uzlah macam mana? Kena banyak di rumah. Banyak di rumah. Dan bila banyak di rumah, jangan banyak tengok TV. Bagus dah, tambah lalai dah hati. Buat apa tu baik luar? Lalai dah boleh kena duduk rumah. TV 1, 2, 3, 9, 7. Habis tu tengok. Dah boleh. Lalai juga kita. Kita jangan lalai. Bahkan kita duduk di rumah buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi kata lazimkan olehmu akan rumahmu. Maka milikkan daripadamu itu akan lidahmu dan jaga lidah. Dan jaga lidah kamu. Lidah kamu dengan arti kata duduk di rumah banyakkanlah berzikir, banyakkanlah baca Quran. Beli buku-buku agama. Dan buku karangan Imam Al-Ghazali ni memang molek untuk kita nak hidupkan hati kita. Kerana buku Imam Ghazali ni hidup. Nur dia akan ada. Baca buku Imam Ghazali. Jadi kalau kita baca, insya-Allah baca kitab Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, ini karangan Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Ini karangan Imam Ghazali. Kata ulama mengatakan bahawa kalau kita baca kitab karangan Imam Al-Ghazali akan terkesan dalam hati kita. Itu kalau kita baca saja. Apatah kita belajar lagi lebih terkesan. Kalau kita belajar dah buku karangan Imam Ghazali, tak ada apa-apa. Bermakna hati kita memang betul-betul keras. Hijab kita dengan Allah Ta'ala. Maka kita kena banyak istighfar kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah, dan banyak mengaku kita. Allah Ta'ala suka hambanya yang mengaku di atas dosa yang dia lakukan. Supaya dia ni merasa hina di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata di sini, jaga lidah kamu, jaga lidah dan ambilkan barang yang engkau ketahui. Ambil barang yang perlu saja dan tinggal barang yang engkau engkarkan. Guna yang baik-baik saja ataupun cakap yang baik-baik, tinggalkan perkara yang tidak molek dan lazimkan atasmu dengan pekerjaan yang tertentu, yang ni buat amal ibadat. Tuntut buat amal ibadat, maka bagi dirimu, yakni bagi dirimu, tertentu bagi dirimu buat amal ibadat dan tinggalkan olehmu daripada pekerjaan yang am, pekerjaan yang umum-umum yang melibatkan orang ramai, menyebabkan kita lalai. Tinggalkan. Kita terpaksa berlibat dengan orang ramai tapi jadi lalai. Duduk di rumah molek dah boleh tumpu ibadat, tapi kalau kita berniaga kat orang ramai, kat ada nyanyi lagi, jadi masalah lagi. Jadi tumpukan ibadat kepada Allah Ta'ala dan banyak duduk di rumah, uzlah. Lepas pada ni balik rumah, kurung dalam bilik, zikir banyak-banyak. Zikir banyak-banyak, uzlah saja. Yang paling penting kita ni nak dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam.